Pertemuan 25 September 2018 bersamaan dengan 15 Muharram 1440 Hijriah. Dan pada petang ini seperti biasa kita akan bersama dalam ruangan kekeluargaan Islam, dan sudah pun bersama saya di studio ketika ini iaitu Dr. Hafizah Mustaqim dari Klinik Perdana Cawangan Islam, dan juga merupakan penasihat Kelab Keluarga Islah dan juga Raudah Sakinah. Jadi Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sehat Doktor ya? Alhamdulillah, saya amat sihat hari ni. Rudin, apa khabar pula? Ya, saya pun Alhamdulillah, sihat adanya. Jadi kita akan bersamalah lebih kurang 1 jam Doktor ya, sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara, saya serahkan kepada yang kepada Doktor. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dikasihi dan lagi dihormati DJ Rudin, penerbit, Hajah Kak Nik, adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar kita semua pada petang ni? Alhamdulillah, saya tadi dalam perjalanan memang hujan agak lebat, dan insya-Allah kita mendoakan agar hujan rahmat bersama-sama kita. Dan Alhamdulillah pada petang yang permai ini dalam slot Selekta kita menyambung perbicaraan kita dengan tajuk besar Anak Amanah Allah. Dan insya-Allah Rudin, hari ini saya ditemani oleh DJ, selamat berkenalan dengan Rudin ni. Dan kita akan bincangkan tips didik anak prasekolah. Dan insya-Allah sebelum kita membincangkan ni, ingat tak tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mengikuti rancangan ini, kita pernah bercerita tentang Maryam. Dan ibunya Hana dan ayahnya bernama Imran. Yang mana Hana ni dalam kandungan lagi berdoa untuk anaknya. Dia berdoa dan menazarkan anaknya untuk menjadi muharraran, iaitu orang yang bebas daripada segala dunia hanya kerana Allah. Dan dia kemudian beri nama anak yang baik dan minta Allah, dia berdoa agar Allah melindungi anaknya daripada godaan syaitan. Jadi sambungan cerita tu sebenarnya adalah ayat seterusnya. Allah sebut, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Yang bermaksud, maka doa dia tu diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Dan dia dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Zakaria, oleh Nabi Zakaria. Jadi ada beberapa perkara sebelum kita meneruskan perbincangan kita, iaitu doa seorang hamba yang tulus dalam keadaan ini, bersungguh-sungguh berdoa dalam kandungan, ketika anaknya dalam kandungan, kemudian dikabulkan Allah. Dan iaitu Allah menerima doa Hana ini, dan kemudian diceritakan dalam ayat tersebut bahawa anak tersebut yang asalnya dia harap lelaki, tapi lahirnya Maryam, diterimanya. Dan ada 3 benda yang Hana buat. Yang itu, yang pertama, diberi didikan yang baik. Siapa yang mendidik? Tentunya di awal adalah Hana dan Imran itu sendiri. Keduanya, dalam ayat tersebut dia menyebutkan bahawa dihantarnya untuk dididik oleh seorang lagi guru, iaitu Nabi Zakaria. Jadi manakah lagi pendidik yang lebih baik selain daripada Nabi untuk mendidik anaknya Maryam. Dan kemudian yang ketiganya, Nabi Zakaria membina atau meletakkan Maryam ini, menguntukkan atau membina untuknya sebuah mihrab. Mihrab ni kalau masjid kita tempat depan sekali. Tapi dalam konteks ini adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini kita boleh membuat
satu pelajaran daripada kisah ini, bagaimana pentingnya untuk kita setelah kita berdoa dalam kandungan, kita mengharapkan lepas daripada lahir itu, maka tanggungjawab kita lah, tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, untuk memberikan didikan yang baik. Dan tentunya tanggungjawab kita ni sebagai ibu dan bapa mendidik anak bukan aja masa kecil, tetapi malah sampai ke liang lahat, tak habis lagi didikkan mereka itu. Keduanya adalah memberikan, memilihkan guru dan sekolah yang baik, dan menyediakan tempat persekitaran yang baik. Ini termasuklah pilih kawan yang baik, pekerjaan yang baik. Dan di akhir ayat tersebut, DJ Rudin, adalah hasilnya. Ya Allah katakan, bila kita dah buat yang terbaik, maka Allah akan aturkan segala-galanya yang lain, yang mana dalam konteks Maryam ini, Allah berikan dia rezeki. Maka dalam cerita tu dikatakan bahawa Nabi Zakaria nak bawa makanan, ada dah makanan untuk Maryam. Jadi tentunya kemudian daripada Maryam inilah lahirnya satu sosok yang suci, lahir tanpa bapa, iaitu Nabi Isa. Jadi di sini kita boleh belajar bagaimana bila kita buat yang terbaik untuk anak kita, maka Allah akan beri yang terbaik pula untuk anak kita. Jadi kalaulah kita ni pandai baca Quran, maka kita berharap anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau anak kita menjadi penghafal Quran, maka kita berharap cucu kita nanti akan menjadi pentafsir Quran. Jadi kita jadi kohomolek, tidak sebaliknya. Jadi dalam hal ni kita boleh lihat bahawa dalam nak mendidik tu, di sana ada beberapa peringkat dan keperluan perkembangan anak ini. Dan yang penting adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendidik anak ini secara keseluruhannya, daripada seluruh aspek tubuhnya. Jadi maknanya kena jaga dia punya jasad dia, tubuh dia. Jadi daripada kecil enggak, fizikal dia tu kita tengoklah daripada perkembangan, daripada tak tahu gapa-gapa daripada pergerakan motor kasar kita panggil, kepada mula-mula pandai meniarap, mungkin merangkak, kemudian pandai nak pegang benda, kita panggil motor kasar, motor halus. Kemudian akal fikiran dia, cara boleh fikir, daripada tak pandai fikir tu kepada berfikir. Kemudian yang penting juga adalah perasaan dia tu. Kita kenal dia menangis tu bab apa, contohnya lapar ke, basah ke, contoh ni, ini perlu dilihat perkembangannya. Dan tentunya seterusnya adalah aspek kerohanian atau spiritual. Kita perlu didik dia supaya kenal Tuhan daripada awal kelahiran. Dan yang akhirnya adalah perkembangan daripada sudut sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang sekeliling. Tahu diri dia sahaja ke, nak pentingkan diri, ataupun kita kena ajar juga dia untuk boleh berinteraksi dengan orang sekeliling. Tapi yang penting nak kita bincang ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pendidikan tu, terutama di tahap awal, tak boleh disuastakan. Kita kena ambil tanggungjawab itu. Sebab yang akan ditanya kelak adalah kita sendiri. Allah tak akan tanya guru tadika, Allah tak tanya guru sekolah rendah dan sebagainya. Kita yang akan ditanya tentang anak kita. Jadi walaupun kita bawa lah kira di sekolah yang terbaik sekalipun, apatah lagi kalau kita tak cara sekolah mana kita hantar. Kita yang akhirnya, maknanya kita tak boleh 100% menyerahkannya kepada guru-guru. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam buku yang masyhur, Tarbiyatul Aulad oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Uluwan, dia menggariskan sebenarnya nak ajar anak ni bukan tadi saya sebut 5, malah disebutkan 7 aspek daripada pendidikan imannya, pendidikan akhlaknya, tubuh dia, intelek dia, cara dia fikir, emosi dia, sosialnya, dan yang akhir dia letak juga satu bab besar, Rudin, iaitu pendidikan seksual. Jadi mungkin saya nak kaitkan sedikit dengan apa yang berlaku kepada masyarakat kita beberapa dalam minggu ni, iaitu kes seorang mudir Mahat Tahfiz yang didakwa atau ditangkap kerana berlaku sumbang seksual songsang meliwat 6 pelajarnya. Dan ini tentunya sebagai ibu, saya menerima berita ini dengan begitu kesal dan sedih. Dan kita perlu cermati untuk kita ambil pelajaran. Selain daripada ibu bapa harus prihatin dan periksa anak kita, ke mana dia dan sebagainya, kesannya kepada secara jangka panjang kepada 9 orang pelajar ni tidak boleh diambil ringan. Jadi saya mungkin hari ini bukan kita nak cerita tentang pendidikan seksual, tapi saya nak menarik perhatian ibu bapa di luar sana. Pentingnya untuk kita peka tentang perkembangan anak-anak kita, termasuk macam mana dia membesar daripada sudut seksualiti dia. Apa
kalau kita tengok, kita tak tahu kes ni secara terperinci, tapi kita mahu tahu apakah sejarah lampau mudir ni. Adakah dia pernah mengalami gangguan seksual? Apa pendedahan dia sebelum ini terhadap gadget, terhadap pornografi, terhadap bahan lucah, sehingga kerosakan yang dia alami tu begitu parah, sehingga dalam maknanya kita tak boleh nak bayang apa dalam fikiran dia, sehingga dia boleh merosakkan 9 orang yang lain. Jadi ini adalah satu perkara, macam mana pun kita kena berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Dan daripada pengalaman saya yang tak berapa banyak pun, saya hadapi ramai kita sebagai ibu bapa perlu mendapat ilmu dan kemahiran. Macam ni kita tahu kita kena peka. Lagu mana nak buat, lagu mana nak tahu, lagu mana nak kecek. Jadi terutama bagi anak-anak lelaki, amat penting. Walaupun kita hantar dekat asrama, lagilah kita kena tanya sokmo, lagu mana dia, tidur lagu mana malam, tidur dengan saing ke tidur atas katil sendiri. Takut anak kita takut malam gigi kat katil saing dia. Dan dekat malam kalau tidur sekali dalam bawah satu selimut, macam-macam boleh berlaku. Jadi strategi kita untuk berhadapan, hari ini kita kecek tentang pendidikan prasekolah. Saya berasa adalah perlu dimulakan dengan diri sendiri. Sebab siapa yang boleh kawal diri sendiri, maka dia boleh mengawal dunia. Cuma ada beberapa perkara bagi saya yang perlu kita macam tukar cara pemikiran kita. Apa orang Jerman kata paradigm, tukar paradigm cara fikir kita tu. Iaitu yang pertamanya adalah ramai orang fikir bahawa zaman kanak-kanak ni adalah zaman main-main dan remeh-temeh. Alah budak je. Budak je. Namun demikian, sebenarnya zaman inilah zaman keemasan, apa yang kita panggil zaman emas, betul. Iaitu antara kosong, ada yang kata 5 tahun, ada kita kata sampai 6 tahun, ada yang kata sampai 8 tahun. Jadi dengan itu, tahukah kita bahawa Bank Dunia tu royak, dia kata pelaburan yang berinovasi tinggi adalah memberikan, untuk melahirkan modal insan adalah dengan memberikan tumpuan kepada kanak-kanak ni pada usia keemasan ni. Sebab dia kata berapa banyak pun kita belanjakan duit masa umur dia pada tahap keemasan inilah boleh memberi pulangan sampai 5 kali ganda. Makna dia tu Bank Dunia tu cakap pasal ekonomi, tapi nak royak, nak boleh ke dapat sampai ekonomi kita naik ni, kena cara hak dia umur 9 tahun ke bawah. Maknanya titik beratkan masa tu dulu. Dan kita kena ada macam dalam kepala otak kita ni, ke mana nak jaga anak kita ni. Kita nak dia jenis boleh mendengar kata kita, ataupun nak lahirkan anak hak panas baran contohnya kan. Kita nak didik dia dengan senyum ke atau dengan masal. Tak, letih kelik ni letih ni. Hak dalam jam dan sebagainya, kelik dia sebab jam tu lah, ke mana kita nak buat. Kita nak semangat kental bahawa anak ni aku kena jaga, ataupun mudah mengalah. Gapa anak nak gak bui tanpa ada sana satu batasan contohnya. Kita nak guna nak didik anak kita bersuara merdu ke bersuara sumbang. Boleh ke doktor kita didik? Tentu boleh. Sampai tangga tu kita kalau kita, tapi dengan syarat kita ada ilmu. Kan, kita nak dia melukis dengan comel ke conteng-conteng, kan, ikut kurang, ikut suka, ikut dare. Ataupun kita nak lahirkan anak kita ni hak suka nak pergi sekolah, nak dapat ilmu, sukakan ilmu, ataupun sebab dia boring, dia suka balu dengan saing. Jadi ini semua dalam kepala kita kan. Tentunya tak ada tak ada ayah hak benda koksi kepada anak dia kan. Itu yang pertama. Yang kedua, benda kita kena ubah cara kita fikir adalah kita kata bergembira dan bermain itu tidak penting untuk anak. Tadi zaman kemasa anak-anak ni zaman main-main je. Yang ni adalah tidak penting anak ni ikut tak apa sebab dia budak saja. Tapi hakikatnya Rudin, sebenarnya adalah bermain adalah dunia kanak-kanak dan ia amat penting. Dan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang disebutkan teknik mendidik anak ataupun kaedah mendidik anak. Perkara ni dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, tapi ramai pakar-pakar pun menyebutkan dia bagikan anak kita ni 7 tahun. Dan 7 tahun pertama ini mengikut apa yang diperhatikan ataupun kaedah ini adalah saat anak ini perlu dididik dengan main.
tapi bukan main-main. Dia kena dididik dengan cara main. Beza tu main dengan main-main kan. Jadi ini bukan dia kata 0 hingga 7 tahun. Jadi yang 7 tahun seterusnya kita akan bahaskan kemudian. Tapi hari saya nak sentuh 7 tahun yang pertama. Dan mana mungkin kita boleh main dengan anak kita tanpa ada wujud satu perasaan kasih dan sayang. Betul tak? Orang main bola main dengan gerai, mana boleh. Dia mesti dengan saya tu. Dan penting sangat tahap ini, Rudin, dan para pendengar di luar sana, adalah saat inilah sebenarnya anak kita ni dia tengah download. Dia lepas nanti baru dia upload. Lah ni dia tengah download dia. Dia tengah tengok kita sebiji-biji. Tadi saya tengok cucu saya, dia duk tengok ada satu rancangan tu yang mana karakter tu dia tengah buat macam gerakan tangan, mendepang tangan macam tu. And secara spontan dia ikut sama. Tok dia, kami solat tadi asar bersama, maka dia pun bentang sejadah sebelah tu. Dia moga baru tak sampai 2 tahun. Tapi nak royaknya anak ini masa ni lah dia akan turut kita sebutir-sebutir. Jadi kalau dia dapat satu pendidikan pendedahan yang molek, maka alhamdulillah molek lah dia. Jadi ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan amat penting. Kerana apa? InsyaAllah dengan main-main inilah nampak macam main-main, tetapi ia adalah penting untuk pembesaran anak-anak. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu kajian, pakar-pakar pengkaji otak. Dia mengkaji, dia panggil pembelajaran berasaskan otak. Jadi dia tengok anak tu belajar, lagu mana otak dia. Dan mereka mendapati ada 4 perkara yang akan meningkatkan potensi otak seseorang. Dan saya rasa nak kena cerita dengan semua orang, supaya kita boleh bantu anak kita. Ini bukan dengan BPT tetapi dengan kita buat 4 perkara ni, anak kita punya keupayaan otak dia akan boleh ditingkatkan. Yang pertama, yang ni bila saya tengok ni, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, adalah menyusukan anak kita dengan susu badan. Jadi letak nombor 1. Sebab rupa-rupanya apa yang Allah kata kepada kita lebih daripada 1400 tahun yang lepas juga dibuktikan. Sebab minggu lepas kita cerita pasal penyusuan susu ibu ni. Jadi dalam kajian tersebut, nak anak cerdik, bui susu sekurang-kurangnya kalau ikut kajian tersebut setahun. Itu yang mesti buat. Tapi dianjurkan sampai 2 tahun. Samalah juga dengan ajaran agama kita. Kebaikannya sudah kita ceritakan, seluruh aspek pembangunan tubuh budak tu, pembangunan otak dia, pembangunan emosi dia. Terutama bila kita susukan badan tu, maka di sana ada hubungan yang langsung dengan mak. Hak tu ibu-ibu bila menyusukan susu ibu, bawa pegang handphone. Fokus kepada anak tersebut. Sebab dia nak tengok wajah ibu tu, kecek dan sebagainya dengan anak tersebut. Belai ini dia panggil attachment atau kejelekitan. Kod Melayu. Dia panggil bonding. Hubungan, ikatan yang kuat antara seorang ibu dan anaknya. Jadi saya risau juga bab ni. Sebab ramai lah ni ibu-ibu muda, dia pam susu. Jadi bila dia pam susu, ada anak yang dah terbiasa minum dalam botol toksik dah dengan dada. Jadi ibu tu terpaksa lah pam sokmo. Saya kata kalau dah jadi macam tu, pertama janganlah sampai jadi macam tu. Sebab the best, terbaik adalah mesti kita menyusukan direct. Tapi kalau jadi macam tu pun, ibu-ibu sekalian kena ambil botol susu tu, pegang dan tengok dan sentuh anak kita. Itu nombor 1. Nombor 2, nak anak cerdik, kena bercakap dengan anak. Bila bercakap sentiasa, bila nak mula, daripada anak itu lahir. Biar betul Dr. Hafizah ni nak suruh kecek dengan anak tak faham. Biar. Sebab nak boleh anak kita ni bercakap pada usia berapa, dia start nak kecek-kecek. Cucu saya ada yang 3 bulan, dia start dah nak bunyi-bunyi tu, dia kena dengar dulu sebelum. Ini kita dapati bagi anak yang contohnya ada masalah pendengaran, dan kemudian kita khabar dan kita betulkan. Dia pasang implan dalam telinga dia. Bila pasang tu tak boleh kecek lalu. Lepas beberapa lama baru boleh kecek. Mana dia? Sebelum boleh kecek, anak ni kena dengar dulu tuan-tuan. So berapa banyak kita kena kecek dengan dia ni? Kajian menunjukkan bahawa sebenarnya ibu bercakap lebih daripada 2100 patah perkataan sejam.
Banyaknya doktor betul kalau kita rakam, kalau kita kecek ni. Ini kecek normal lah. Bukan orang banyak kecek tu dok. Normal pun kita kecek 2,100 patah perkataan. Jadi boleh bayang tak? Jadi maksud dia tak adalah sampai kita ni kecek tak berhenti. Kecek normal pun boleh mencapai tahap itu. Jadi apa nak kecek, yang penting adalah pelbagai dan juga jumlah perkataan tu penting. Jadi maknanya dia bolehlah sesekali tu kita kecek macam budak kecek tu, macam baby talk dia panggil. Mungkin telo-telo, tapi sebenarnya untuk menjadikan anak itu boleh bercakap dengan baik akan datang, elakkan kecek super baby tu. Dan bercakap normal lah. Bercakap normal lah. Mungkin kita boleh, yang penting intonasi dia, tidaklah kecek terlalu derah. Kita lenggokkan cara kita kecek tu, menarik perhatian dia, nak sesuaikan dengan bayi tu kan. Dan yang pentingnya dalam tahun 1950 sebenarnya Rudin, saintis buat kajian dah. Dan dia dapati ibu dan bapa terdiri daripada 2 golongan. Satu golongan hok kecek pendek-pendek je. Tutup pintu tu. Pendek-pendek je, arahan-arahan saja. Dan satu lagi adalah ibu bapa yang bercakap kepada anak. Jadi contoh dalam kes tadi, tutup pintu tu nak sayang, aweh, nanti kucing masuk tu susah kita kalau dia berok dalam. Contohnya dia pelbagaikan. Dan dia dapati ibu bapa yang bercakap lebih sikit dengan anak akan menjadikan anak itu yang pertama lebih kreatif. Anak itu akan mempunyai bahasa yang lebih baik. Anak itu akan jadi lebih pandai nak menyelesaikan masalah di masa akan datang. Muka banyak lagi input ni. Tapi macam yang doktor cakap tadi, yang bercakap lebih sikit tu bukan maknanya sikit, tapi lebih tu maknanya lebih banyak lah. Ada jangan juga silap faham. Jadi maksud dia satu dia kena pelbagai. Contohnya dia cakap tu penuh lah. So lagi tu kena banyakkan bercakap. Jadi saya selalu bagi idea kepada ibu-ibu, tidak pelik kecek ni. Kecek lah masa kita tukar lampin dia, masa kita mandi dia, kita geletik dia, kita kecek, kita sisir rambut dia, kita royak. Nampak tak? Malah ada satu cerita ni, seorang yang anak dia memang semua anak dia tip-top, PhD semua. Dan bila dia orang, of course orang yang pandai, orang yang berjaya ni, orang nak tengoklah keluarga dia. Jadi bila dia tengok, rupanya ibu tersebut memang mengamalkan kecek ngano. Jadi Rudin boleh bayang tak, dia tengah sapu-sapuh tu, ataupun dia kata vacuum cleaner tu, dia letak anak dia kat ekor belakang dan dia kecek. Nah, ibu tengah vacuum cleaner. Vacuum ni geger ni sebab apa? Ada motor dalam. Motor tu musing. Nampak tak? Dia cari jalan untuk bercakap dengan anak tersebut. Jadi bagi saya, insya-Allah ada je dalam masyarakat kita ni hok kecek banyak. Tetapi secara umum kita perlu mendidik ibu-ibu untuk menambahkan interaksi mereka dengan anak-anak ni, supaya anak tu boleh dapat lebih daripada yang biasa-biasalah dalam sudut ini. Okey, so itu yang kedua kan. Nampak belum ada pemanggil. Ada pemanggil dah rupanya. Alhamdulillah. Kita terus kepada boleh pemanggil. Nanti kita sambung lagi. Boleh, alhamdulillah. Okey, kita sama dengan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Kak Sah Dia kata. Saya dah kenal juga Kak Sah ni. Ini ada kata. Saya nak tanya ada kata, macam ada kata dekat cakap sana okey, dia kata Maria tu ibu pada yang Hana ada tu. Hana ibu kepada Maria. Hana ibu pada Maria. Bapa dia nama Al Imran. Bapa dia nama Imran. Imran. Ini satu lagi. Macam bagaimana cara kita mendidik anak-anak cucu kita tu dengan cara yang berdisiplin tu dah kata. Gini dah. Gitu kata doktor nasihat gitu dah jelas dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Kak Sah bagi yang disiplin kepada anak-anak. Alhamdulillah. Kak Sah dan pendengar yang saya kasih sekalian,
anak ini Allah jadikan macam kain putih. Dan cara kita canting dia tu ada cara. Macam lawan canting batik tu dia ada cara. Mula buat dasar dulu, mau buat lakare, barulah letak warna lapisan demi lapisan itu. Begitulah anak-anak kita. Dan otak dia ni walaupun bila dia jadi tu, lahir tu, otak dia sebenarnya dah tidak sempurna, tapi terjadi dah dengan molek. Namun demikian sel-sel dalam otak tu belum bersambung, dia panggil. Dan dia mengambil lebih kurang sampai 7 tahun untuk sepenuhnya bersambung macam orang tua. Jadi oleh sebab itu sebab di tahap awal ini, ya, kalau 7 tahun yang pertama itu adalah dengan memberikan dia pengajaran melalui cara bermain-main dengan dia. Jadi orang nak main ni dengan berkasih sayang. Dan waktu inilah, oleh kerana tahapan otak dia tu, maka ketika inilah disiplin secara yang contohnya disiplin dengan sampai pukul contohnya, amatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Ya, betul. Jadi di tahap awal ni adalah untuk mendidik dia, memastikan, nanti saya akan kongsi bagaimana di tahap awal ni adalah penting untuk anak tu berasa bahawa dia ni selamat, dia ni dikasihi, dia ni ada harga diri, supaya nanti dia boleh belajar dengan molek di masa akan datang. Jadi dalam agama kita 7 tahun baru disuruh solat. Betul? Disuruh, diajak, ya, dibuatkan program untuk solat. 10 tahun boleh dipukul. Dihukum maksud di sini. Ya. Tapi sebelum tu nampak dah hotel, nampak dah. Betul? Jadi bagi saya, ya, bila bercakap tentang soal disiplin, tentunya memukul disiplin di sini adalah disiplin yang penyayang. Cuma kita sebutkan sebagai sebagai satu simbol lah, ya, bahawa untuk mendisiplinkan anak memanglah boleh dimulakan di tahap awal, secara contohnya bila dia dah boleh menerima arahan, ya, untuk 3-4 tahun yang kita akan bincangkan kemudian. Tetapi disiplin yang sebenar daripada sudut kita meletakkan dia dalam regimen yang tentu. Okey, kena solat, kena buat ni dan sebagainya, adalah 7 tahun ke atas. Okey, boleh ya Kak Sah? InsyaAllah nanti bila tiba masanya kita akan bincang lagi tentang disiplin yang penyayang. Ya. Okey. Jadi saya sambung lagi sebab belum ada lagi orang tu. Jadi tadi yang pertama, cara bagaimana nak membantu perkembangan otak. Yang pertama, menyusukan susu ibu. Yang kedua, bercakap-cakap dengan anak. Yang ketiga adalah bermain dengan anak. Dan bermain dengan anak ni bukan dengan gadget. Tu very important. Saya nak terus terang daripada awal lagi. Malah, ya, pakar-pakar mengatakan bahawa no gadget bila atau sebelum umur 2 tahun, malah ada yang kata 7 tahun. Sebab masa tu otak anak dia tidak tadi berkembang lagi. Dia kalau kita marah pun ketika itu, contohnya nak kait dengan disiplin tadi, dia akan fikir mak dia tak benci ke dia. Bukan sebab mak tu nak mendisiplinkan dia. Jadi dalam hal ni, main tu lagu mana? Main dengan mak, main dengan bapa. Sebab bila bermain inilah sebenarnya kita boleh menerapkan banyak perkara. Kalau kita belajar daripada Rasulullah SAW, Rasulullah bermain dengan cucu-cucunya, letak atas pundak, letas buat macam main kuda tu. Ya. Jadi ini adalah perkara yang amat penting. Dan dalam masyarakat kita ada banyak sangat permainan. Dia besar sikit, main congkok, main dulu-dulu lah ni kan, main dekcok, main macam-macam tu. Termasuklah hari ini kita kena memikirkan permainan-permainan yang sesuai. Dan tentunya bukan hanya dengan game dan gadget. Ni kita akan cerita lagi tentang gadget ni. Tapi nak sebut pentingnya bermain dengan anak. Dan yang keempat adalah puji usaha bukan IQ. Rudin, kita berada dalam dunia hari ini, mau ke tak mau, anak kita duduk dalam satu tekanan, ya, untuk dia berprestasi. Betul tak? Orang tanya dia, anak awak dapat ni UPSR ni start hari ni kan, anak dapat berapa? Dapat 6A ke? Nampak? Bayangkan kalau anak kita memang daripada sudut tu memang bukan dapat 6A, bukan baka untuk dapat 6A mungkin. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai ibu bapa kena memastikan bahawa kita menghargai anak kita tu, kena usaha dia, bukan IQ dia. Saya bagi contoh, ya. Contohnya betul nanti dia dapat 6A.
kita sukalah kan. Ya. Kita kata kat dia, tahniah anak mama dapat 6A ni kerana anak mama tengok betul-betul berusaha membaca, menelaah, buat latihan. Kita puji tu usaha dia. Jadi kalau anak kita mungkin tak ada sahabat A, mungkin dapat 2B, 2C contohnya. Alhamdulillah, mama syukur anak mama dapat keputusan ni sebab mama tengok dengan mata kepala sendiri anak mama dah berusaha. Ada chance tak dia dapat pujian juga. Ya. Alhamdulillah, syukurnya anak mama ni sebab rajin sangat tolong mama jaga adik. Jadi bila kita keluar daripada otak pemikiran kita, daripada hanya memuji anak kita dengan IQ dia, ya. Satu lagi comel. Ini comel pun boleh menjadi mengelirukan. Comel anak mama. Comel ni comel fizikal dia ke, comel sebab dia pakai baju comel ke. Jadi ini pun kena dijaga, ya. Terutama saya kan terlibat dengan Rumah Perlindungan Raudah Sakinah, ya. Sudah cukup kesusahan yang saya nampak, ya, remaja yang kita pulihkan masuk kat Raudah Sakinah, bila kita tengok adalah kerana dia mempunyai hubungan yang pincang dengan bapa. Oleh sebab itu saya memang menyeru bapa-bapa di luar sana, ya, kalau kita ada anak perempuan, pastikan andalah orang yang pertama dan sokmo yang memuji anak kita. Tak apa comel anak saya, doktor. Tidak begitu. Anak ni perlu saya bagi contoh, ya. Ada seorang yang anak dia memang, ya Allah, jadikan badan besar sedikit, ya. Dan selalu dikeji, buat olok-olok dan dikenak dekat sekolah. Menangislah budak tu balik rumah. Dan balik ke rumah dia cakap, Tiok tu, ayah dia tanya, apa Tiok? Orang panggil saya Tong Drum contohnya, kan, ya? Buat hodoh ke dia dan sebagainya. Seseorang ayah yang peka, dia akan panggil anak dia tu, mungkin tak sampai daripada 12 tahun, boleh pegang lagi anak ni. Betul tak? Dan peluk dia, ya, peluk dalam batas yang dibenarkan lah untuk budak seusia 11 tahun contohnya. Dan mengatakan, Allah, tak pandai betul sayangmu, tak ada mata tengok ni. Dia tak nampak anak papa ni, Allah punyalah rajin tolong mama di rumah. Bolehlah rajin buat air untuk ayah. Orang ni tak pandai, mata tak pandai belakang. Nampak tak? Bagi seorang anak itu sudah cukup untuk menjadikan dia mempunyai harga diri yang tinggi, untuk dia sebagai bekal untuk dia berhadapan. Sebab anak-anak yang ada hubungan yang pincang dengan bapa-bapa, maka dia berisiko, amat berisiko untuk mencari kasih sebelum waktunya. Ni yang terjadi, apa yang terjadi hari inilah. Okey. Jadi oleh sebab itu memang ibu dan bapa, untuk boleh dia tadi menyusukan kalau ibunya, boleh dia kecek, dia boleh bermain dengan anak dan boleh memuji anak, menghargai anak, dia kena ada masa berkualiti dengan anak dia. Saya tekankan pasal berkualiti ni sebab kadang-kadang kita duduk sekali dengan anak, tapi masing-masing dengan gadget masing-masing. So tak ada lah, saja je pergi sekolah. Sebab antara yang diajar oleh Nabi SAW pasal menasihati anak ini adalah ketika kita berada di atas kenderaan sekali dengan dia. Sebagaimana Nabi ni menasihati Ibnu Abbas ketika atas keldai ketika itu. So kita ni kat duduk Kelantan ni, Cik Rudin, DJ pernah duduk di luar, boleh tahu bagaimana sibuknya di luar sana. Tapi Kelantan ni rata-rata kita masih beruntung, boleh dia lagi lah untuk hantar anak pergi sekolah. Jadi bagi saya, jangan sia-siakan masa ini. Kita kena buat interaksi dengan anak. Tutup radio dan sebagainya kalau perlu, untuk berinteraksi. Tanya dia, tak pandai doktor nak tanya ke apa, tanya, biar dia meluahkan rasa. Mungkin kalau dah lama kita tak kecek dengan anak kita, dia pun tak tahu nak kecek dengan anak. Jadi plan soalan-soalan yang mudah untuk dia. Jadi ini saya tekankan sangat, kerana satu kajian menunjukkan bahawa ayah bercakap 40 saat dengan anak sehari. Dia kira 3 kali, pagi, tengah hari, petang. Sekali tu 10 hingga 15 saat. Makin dah. Tu ya. InsyaAllah lah yang mendengar ni tidak begitu. Saya nak ayat ini adalah kajian, maknanya dia buat secara pukul rata. Dan bila kecek ni kita nak ubahlah keadaan kita, kan. Dan kajian lain menunjukkan bahawa ayah bercakap 3 minit dengan anak berbanding dengan tengok TV 3 jam. Okey, ada soalan? Okey, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan?
Ya, saya Kak Wan Kamariah dari Kasimas. Kamariah. Okey, ya Kak Wer. Boleh Soalannya. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam Kak Wer kita. Gini, saya nak tanya sikit. Saya selalu suka baca Sulusti ni, majalah ni. Jadi saya tertarik satu cerita, itu berkenaan anakmu bukan milikmu. Dia kata dari sini ialah sikap ibu bapa yang merosakkan pemilikan mereka kepada anak-anak. Mereka mahu menjadikan anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Adakah kalau kita royak gapakan anak tu ke? Kita kata misalnya dia nak masuk Play Store lah, dia nak ambil bagian lagu tu, lagu ni. Kita kata tak salah ambil cikgu ke gapo ke. Itukah, adakah itu yang merosakkan anak-anak kita tu, doktor? Itu kan. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wer, terima kasih atas soalan yang begitu bagus. Jadi soalannya adalah apabila kita nak anak kita contohnya jadi cikgu ke, jadi doktor ke, contoh itu termasuk dalam yang tidak atau yang akan merosakkan anak kita. Dalam hal ni sebenarnya adalah di sana perlunya ada perbincangan, ya. Sebab kita makin banyak melihat bagaimana sekiranya ibu bapa tidak melakukan perbincangan dengan anak, ataupun meletakkan harapan dia 100%, harapan dia nak jadi doktor dia tak boleh. Jadi dia nampak anak dia boleh pergi, maka dia quote unquote memaksa anak tu tersebut, atau memberi tekanan supaya anak tu jadi macam tu tanpa memikirkan perasaan anak tersebut. Dan terutama kalau anak tu memang jenis menurut, ya, takut kepada ibu bapa, tidak boleh nak menyuarakan perasaan, ia boleh menjadi satu tekanan sebenarnya. Dan saya sendiri sudah melihat beberapa kejadian seperti ini yang akhirnya, ya, satu yang begitu malang adalah satu ketika anak tu nak jadi farmasi, tapi ayah dia atau keluarganya memang nak minta dia jadi doktor juga. Jadi ketika belajar tu lagi sudah terjadi satu kejadian yang begitu memilukan, di mana anak tu stres dan akhirnya terjadilah apa yang tak patut terjadi, ya. Anak tu akhirnya mengambil nyawanya sendiri. So itu ekstrim lah, satu kejadian yang ekstrim. Jadi bagaimana kita menyikapi? Jadi pertamanya, ya, ibu bapa, bagi saya, kalaulah ibu bapa tu betul dia kata anak dia memang sesuai jadi guru contohnya kan, dan melihat ada potensi untuk anak tu jadi guru, bukan tak boleh, sebab ada juga anak yang perlu didorong kepada apa yang nak jadi. Tapi semoleknya adalah daripada awal lagi mak pok tu dia dah nampak dah gapok dia nak buat tu dan berbincang dengan anak tu, melorongkan anak tu supaya akhirnya anak tu jadi orang molek. Terupa tadi nak jadi doktor contoh, kita rasa dia tu ada potensi. Daripada awal kita bincang, kita nampak ibu bapa yang bagus, dia akan tengok anak aku ni boleh pergi jadi doktor ni sebab apa? Dia pandai berinteraksi dengan orang. Kalau anak kita jadi pendiam contohnya, tak asyik gaul dengan orang, contohlah pesek macam tu, introvert dia panggil, masuk ke dalam tak sesuai dah. Jadi cikgu pun tak apa-apa sesuai. Jadi mungkin dia sesuai jadi orang yang tengok komputer, tak gaul dengan orang, contohnya. Jadi bagi saya, Kak Wer, ini peranan ibu bapa. Dan ia bukan dah habis keputusan SPM terus kata Kak ambil ni. Tidak lagu tu. Dia perlu dibawa daripada kecil lagi. Barulah nanti insya-Allah di sana tidak ada pertembungan yang boleh mendatangkan masalah di kemudian hari. Jadi kita sambung sedikit, Rudin, yang mana dalam hal masa berkualiti ni amat penting untuk kita menguntukkan masa. Masa tak pernah cukup. Ya, saya. Kita kena buat masa tu. Bagaimana pun, mana lebih penting, kerja kita ke masa depan anak kita. Saya melihat ibu bapa terutamanya yang di waktu usianya tua nyesal dah. Sebab tak rapat dengan anak telefon, kecek mental dengan ayah kak, mak mana? Berja-reja kecek dengan mak. Ayah tu kesunyian lah. Dengan mak kecek lama. Sebab tidak terbentuk. Jadi ada dah putus tadi, ada dah lilap-lilap tu. Jadi okey, dah ada balik Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan apa khabar? Masalah kita dengan anak-anak ni tu. Ya. Masalah kita dengan anak-anak nyamuk yang kecil-kecil dulu lah. Ya.
tengok tu kita beranak rapat sikit dalam itu kan, Tina. Ya. Dia kata ada seorang tu dia kata beranak apa ramai menurut ke gapo. Dia kata tak amat ni. Beranak ramai lah. Orang lain keluarga lah. Ya. Kata makan ni jangan tu kan. Kata betul lah. Kau silah anak dia kata, tapi Tuhan beri sabanan tujuh. Kenal lah kamu. Alhamdulillah. Jadi, dengan aku lah, kira kau kuat gambar lah. Ya. Dia kata, mana menuk yang ke rapat ni kata, dia tak ingat kita orang Tuhan ni tak tahu. Kita yang bagi. Jadi, anak amal tu berjaya kau jalan kapal pun. Kau pamer kereta, kau je, loninya dia pun. Udah jual nama kerja kau ni. Yang perkataan dia tu lah kan. Mana dia kata dia. Tidak jadi kes lagu mana. Telah berulaskan je. Tuan nama siapa? Nama siapa? Ni Puan Ni. Puan Ni. Nombor 2 tak lama tambah sikit tak. Dia kata. Apa tak masalah nak beri pek anak kecil. Terasa ada ketulah sikit. Menang kecil ni. Ingat ada satu orang tu. Wari amat berpuamat. Tak tiap-tiap yang nak beri pek anak. Dia ambil ais maya. Yang kelima lah, Bismillah mana roh dia anak dia. Kita bukan kalau ke mana tu. Okey. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Ni kita dia bercakap tentang anak rapat. Ada orang kata rapat-rapat nak beri makan gapo. Jadi dalam hal ni bagi saya insya-Allah kita di awal dulu kita ada bincang bagaimana Allah kata ada yang Allah bagi anak, ada yang tak bagi anak. Ada yang anak ramai, ada yang mungkin anak sedikit. Jadi dalam hal yang penting adalah perancangan. Ya kalau anak ramai macam Pok Ni tadi tapi boleh dididik dengan baik dan boleh berdikari. Jadi isu dia bukan saja dia kijo KJF kijo PT banyak dok, tetapi yang utama adalah dia boleh berdikari. Betul? Bertanggungjawab, boleh mendisiplinkan diri. Anak sikit 2 orang pun tak boleh disiplin. Bangun pagi tak sih, malah kijo, tak jadi kijo juga. Jadi bagi saya adalah kalau daripada cara Pok Ni royak tadi, makna dia sendiri menunjukkan contoh yang baik. Itu paling penting. Ibu bapa menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua adalah ibu bapa terlibat dalam pendidikan anak. Tak apalah jadi pomen pun tapi boleh kerja. Saya tahu ada orang kerja pomen, kerja buat bisnes pomen ni. Bisnes ni dan berjaya lebih daripada orang yang mungkin kerja makan gaji contohnya. Jadi saya setuju, maknanya apa pun kena perancangan. Satu lagi dalam hal ni kerana sekiranya terlalu rapat pula. Contohnya ada 3 orang anak semua bawah 5 tahun. Ya. Setahun, umur 2 tahun, kemudian 5 tahun contohnya. Mereka akan berisiko sebab tak ada nak jaga. Itu sebab dalam Islam pun di sana ada topik tentang perancangan keluarga. Nanti ada masa kita akan bincang tentang perancangan keluarga. Kemudian yang keduanya soalan dia tadi adalah tentang nak menyusukan anak. Ada adab-adab dia contohnya. Serupalah dengan adab makan. Nak minum, nak makan kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi comel sangatlah, saya setuju 100%. Lagi tu kan? Itu lagilah. Maknanya kita membawa keberkatan itu dalam keluarga kita. Dan insya-Allah cerita macam Pak Ni cerita ni kita kena sebar-sebarkan. Jadi sambung sikit mungkin sementara kita menunggu pemanggil seterusnya adalah kenapa 6 tahun tadi adalah penting, kerana masa inilah dia panggil kejelikitan tadi yang akan memastikan anak itu tenang jiwa dia, kemudian yakin diri untuk persediaan kepada pembelajaran seterusnya. Itu sebab kita kata anak ni ada expiry date. Rudin. Apa pula expiry date? Expiry date. Dia ada tamat tempoh dia. Jadi kalau kita boleh bayangkan anak kita masa kecil ni, ibu-ibu kat mana kita pergi sibuk nak pakai kain lah, nak ikut turut kita. Masa tu lah kita kata biar duduk dia lah. Susah kemar je. Tapi itulah dia ketika itu. Try je masa dia sekolah rendah dah, tak sedar ikut kita. Kita nak pergi supermarket pun dia akan kata kirim saja kan. Tak sedar dah. Jadi maksud dia tiap anak kita dia ada benda masa dia nak kita. Dia tempoh tu habis kan? Tak ada dah lah. Jadi itu pentingnya 9 tahun ke bawah. Tadi ada soal, ada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh teruskan. Puan Hamidah Ya, Puan Hamidah. Ya. Saya dah puan, saya ni Hamidah saja. Okey, tak apa, boleh. Gini doktor. Saya ni ada ibu bapa yang tak suka anak ni cakap banyak tu, cakap kecil banyak ni.
Betul-betul. Betul-betul. Kerja banyak ni dia suruh main benda-benda seperti gadget apa dulu. Kita budak-budak dulu ke. Kalau jenis hak besar muka main puro, budak-budak main jual-jual ke. Orang dulu main puro. Kalau lelaki ni bila ngapi pisah pare. Tapi kita kata takut luka tangan, dia kata lock dia biar main. Kalau kita tak tahu kalau dia sakit dia reti lah. Kalau dia tak sakit dia main. Dia tua dulu dia lock juga benda kasar-kasar saja ni lock ni. Saya lah ni dia tak boleh main luar ni. Kayak main ni banyak masalah lah dia. Main dari rumah. Tapi masalahnya boleh dengan benda tu lah. Dengan siap-siap. Cerita siap yang tak. Dia kalau orang main tanya dia ibu ada. Dia akak baru. Dia tak tahu ya. Dia tidak kata. Sama ada dapur atau misalnya tu. Nyok akak baru ataupun dia hiling kepala. Jadi masalah masa mana kita nak anak kita sekecil. Betul. Dengan perkara ni. Budak-budak sekarang muda ni. Ya. Saya dengar dia dah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Cantik sangat apa yang diutarakan oleh Puan Hamidah Nurudin. Sebab itulah hakikat dia. Jadi itu sebab alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada rancangan Selekta ni kerana sekurang-kurangnya dia memberi ruang untuk kita bercakap. Dan bagi saya apa yang berlaku, apa yang disebutkan oleh Puan Hamidah tu adalah daripada hasil daripada kesalahfahaman. Orang-orang kita mungkin hasil dia kurang membaca dan sebagainya. Dan bila dia khabar nanti terlewat tadilah. Habis dah tempoh kan. Jadi sedangkan dia tak dalam kepala dia tak nak anak menyusahkan dia. Sedangkan pendidikan tadi adalah untuk mengeluarkan potensi anak tu. Anak kita nak jadi apa? Anak kita boleh calon jadi presiden ke? Jadi Perdana Menteri ke? Lagu tu cara kita mikir. Jadi oleh sebab itu cara kita kecek dengan anak kita nak jadikan dia guru besar. Lagu tu kau dia diam. Lagu mana nanti dia nak bercakap depan murid dan sebagainya. Jadi kalau kita fikir bahawa bila kita berinteraksi dengan anak ni, Puan Hamidah, maksud dia kat sini kita kena sebar-sebarkan ni. Kena pakat royak. Sebab kemungkinan anak-anak kita jadi ibu lah sekarang ni kan. Kita jadi nenek ni tidak memahami, tidak mengetahui bahawa apa yang kita kecek dengan anak kita akan menjadi super doa kepada dia. Dok dia mu. Dia sungguh anak kita. Saya ada satu kisah yang mana seorang anak yang bona di tadika. Bona sungguh-sungguh dan seorang ibu yang kaunselor ataupun guru yang prihatin di tadika tersebut, dia kata dia nak tengok budak dia di rumah. Jadi dia pergilah ke rumah ni, rumah kapung sikit gitu, dan melihat dekat rumah dia tu langsung tak ada sahabat pun mainnya. Tak ada mainnya, sesok lah orang ni kan. Tak ada mainnya satu pun. Dan dia bercakap dekat dapur, ketika ruang dapur. Dan anak tersebut dengan mak dia saja. Dia duduk main lah, buka pintu lemari dapur tu kak. Mentah-mentah dia bawa tubik lah senduk ke gapo nak buat main. Muka tak ada mainnya ni. Dan bila dia buat lagu tu, muka kelongkang-kelongkang tu, mak dia akan bangun, senjah dia, buat gini, masukkan balik senduk tu, dia tutup lemari tu dengan berdentum lagu tu, senyap mu. Dan cikgu tu balik dengan mengatakan lagu ni lah jadi budak tu. Kesan daripada sudut emosi dengan direndah-rendahkan. Kecek pun dengan tidak dengan kasih sayang dan sebagainya. Betul. Dan tentunya apa yang Puan Hamidah sebut tadi tidaklah sampai tahap tu, tapi nak sebut bahawa mungkin tentunya di tempat yang umum, contohnya kan kalau anak kita jenis panjat-panjat, itulah disiplinnya pula kan. Cuma kalau kita contoh nak pergi tempat saing ke tempat kenduri ke, kita kena beroyak juga dengan anak kita jenis macam mungkin umur 2 tahun 3 tahun buah tu, kena beroyak dah dulu. Kita ni kat majlis, kat rumah orang, tidur sana, kalau kita panjat-panjat apa kata? Tanya dia balik ke? Tak molek ke? Rumah kita boleh buat mainan sini, tapi rumah orang tak boleh ambil barang kalau bukan barang kita. Ini peranan ibu memberitahu, menjelaskan kepada anak tu. Jadi otak dia ni mikir dah, ni rumah orang. Inilah disiplin di tahap awal. Boleh bayang tak? Jadi kita royak lah. Cuma nanti kalau abang buat gini, mama tengok ingat tak orang dulu. Bila kita ikut kak, mak kita keling tu tak berani dah. Tapi anak kita keling, dia keling balik kita contohnya. Jadi ini adalah mungkin bagi saya kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai lah oleh ibu bapa. Dan sebenarnya menarik kalau kita keling, kita tengok bagaimana anak kita ni betul-betul macam kain putih. Saya tengok DJ Rudin tentang bagaimana pentingnya untuk kita ni jadi bahan mainan kepada anak. Jangan bagi gadget.
gadget. Sebab dia nak dapat gadget, dia tak tengok benda lain. Dia akan macam meresak kapok dia tengok tu dengan sebab muka gadget tu dia bertukar. Mak dia tak tukar-tukar. Betul tak? Jadi amat penting untuk kita ni cari akal lah lagu mana untuk buat supaya anak kita tidak bergantung pada gadget. Ada satu soalan lagi, sempat lagi ke tu? Kita dah habis dah. Kita dah ni dah. Sebagai penutup lah. Penutup boleh, insya-Allah. Betul, ya? Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar pada hari ini. Hari ini alhamdulillah kita telah membincangkan tentang anak amanah Allah ini dalam konteks pendidikan prasekolah. Di tahap awal di mana kita pentingnya bagi kita membincangkan tentang pentingnya untuk kita menguntukkan masa dengan anak kita. Dan ada 4 tips yang kita bincang tadi, iaitu nak anak kita lebih cerdik. Yang pertama, menyusukan susu ibu. Yang kedua, bercakap-cakap dengan dia. Yang ketiga, kita bermain dengan dia. Dan yang keempat, puji usaha bukan IQ. Dan saya juga di akhir ni mengambil kesempatan untuk mewar-warkan kuliah Jumaat yang kita buat di Masjid Fama RTC Tunjung setiap pagi Jumaat pada 9 pagi menampilkan asatizah kita. Saya berkajing pergi dah tempat tu dan alhamdulillah dia ada pembesar suara. Jadi peniaga-peniaga kita di RTC Tunjung pun dipersilakan untuk mendengarnya. Dan alhamdulillah minggu ni kita ada pengkuliah kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ni Omar, dan alhamdulillah saya diberitakan ada 40 orang rombongan daripada Tangkak Johor. Guru-guru Quran daripada Tangkak Johor akan bersama-sama nak tengok orang Kelantan. Jadi yang baik datang daripada Allah, tak baik datang daripada saya. Mudah-mudahan kita menjadi orang pencinta ilmu yang akan mengembangkan lagi potensi diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali perkongsian yang telah pun diutarakan oleh doktor sekejap tadi, dan saya pun jadi berkembang sikit lah. Saya sebagai seorang bapa ni nampak banyak cabang sekarang ni, nampak tentang macam mana kita nak didik anak, terutamanya kita nak kembangkan bakat kita menjadi seorang bapa yang baik lah. InsyaAllah, alhamdulillah lah, saya sangat teruja dalam pertemuan pada petang ni untuk kita sama-sama tingkatkan ilmu kebapaan, keibuan kita untuk menjadi yang lebih baik kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Hafizah Mustaqim dari Klinik Perdana Cawangan Islam dan juga merupakan penasihat kelas keluarga Islah dan juga Raudah Sakinah. Jadi insya-Allah doktor, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.